Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini untuk bulan ini dapat kita bertemu. Pada bulan lepas kita tangguh sekejap, sambung pada bulan ini, dan alhamdulillah walaupun kita kata bulan ni adalah bulan Ramadan, tapi kita dapat meneruskan kelas kita ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah untuk menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita dalam bulan Ramadan al-Mubarak ni, bulan yang mana manusia mencari pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia beramal dengan apa yang kemampuan dia. Ada orang sudut bersedekah dia banyak, ada orang sudut qiyam dia banyak, ada orang yang mana hak ni dekat. Okay. Ada orang sudut qiyam dia banyak. Dan manusia ada macam-macam. Dan sebahagian dari perkara yang kita dapat guna dalam bulan Ramadan ialah menjaga lidah, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada'a qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak jaga lidah dia daripada percakapan yang dusta, bohong, ataupun perkataan yang kotor, maka Allah tidak berhajat bagi dia, dari dia, untuk dia tinggalkan makan minum dia. Allah tidak berhajat daripada dia untuk dia tinggal makan dan minum dia. Dalam erti kata yang lain, orang yang tidak meninggalkan orang yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor sepanjang bulan Ramadan, maka kedudukan dia sama dengan orang yang tak puasa. Kita kata ada manusia yang masuk periksa, duduk atas kursi meja peperiksaan, terima kertas soalan, tulis nama dekat kertas jawapan, jawab jawapan, tapi akhirnya markah dia kosong. Sama dengan kawan tak masuk periksa, dua-dua kena ambil sekali lagi. Walaupun dia kata aku datang periksa, iyalah datang periksa tapi kosong markah. Sama dengan orang tak datang, sama, cuma waktu dia tulis tak datang, tak hadir. Hal ni markah dia kosong. Dua-duanya nilai dia kalau tu result, dua-duanya gagal. Ada manusia berpuasa dan ada manusia tak puasa. Kalau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak berhajat untuk dia tinggal makan dan minum kalau dia tidak menjaga lidah dia. Mungkin kita kata dari sudut nak menyamakan secara 100% sama, mungkin orang tu yang ni kufur kalau dia meninggalkan dengan itu darjat lain. Kita bincangkan soal bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minum dia. Justru pada pagi ini kita sambung soal masih lagi pada topik percakapan kita. Dari sudut akhlak, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam tajuk kita pada hari ini, ikhtar al-kalamil munasib, memilih tajuk yang betul, topik yang betul dalam waktu kita bercakap. Kita nak ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal percakapan. Bahawa kalau kita melihat kepada pola kehidupan manusia, manusia ni percakapan dia berbeza-beza mengikut tabiat keadaan manusia. Dan percakapan yang menyentuh hati seorang pemuda
bukanlah dalam sudut yang sama yang menyentuh hati orang tua. Percakapan dengan golongan A bukanlah dengan uslub yang sama, gaya bahasa yang sama, kita boleh menarik hati golongan B. Nabi SAW dalam soal memilih kata-kata, Nabi memilih perkataan yang sesuai dengan siapa dia bercakap. Dan ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Justru dia kata di sini, ini bukan bermakna tajuk tersebut sama sekali berbeza untuk setiap orang. Ini bukan bermakna tajuk tersebut sama sekali berbeza untuk setiap orang. Contohnya, satu cerita yang diceritakan oleh saudara perempuannya tidak boleh diceritakan langsung kepada isterinya. Ataupun apa yang diperkatakan kepada seorang remaja tidak sepatutnya diulang kepada orang tua. Tidak sama sekali. Ringkasnya kita kata, ada perkataan yang kita boleh sembang dengan orang ni, kita tak boleh sambang dengan orang lain. Ada percakapan yang kita boleh sebut depan dia, kita tak sebut pada depan orang lain. Dan ini merupakan akhlak. Dia sebahagian daripada akhlak. Kalau kita terima dengan satu tetamu, dia sebut di sini, kalau kita duduk dengan satu tetamu yang umurnya, datang rumah kita, umur dia 80 tahun, takkan bila sembang dengan dia, kita nak cerita perkara-perkara yang berkaitan dengan macam mana rehlah kita, perjalanan kita waktu kita pergi camping. Mana dia nak terima? Ataupun kita cerita tentang pasukan bola yang kita minat. Pakcik tu umur 80 tahun, dia dengar nama Manchester United pun dia tak tahu kat mana. Jadi memilih perkataan yang sesuai adalah salah satu daripada adab dan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW. Dan alangkah baiknya kalau akhlak ini kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita ambil beberapa contoh kehidupan Nabi SAW. Baik, dalam muka surat kita yang 96, bagi yang ada buku, Rasulullah SAW akan senantiasa mementingkan perkara ini. Nabi SAW sangat mementingkan apa benda yang dia nak cakap dengan seorang individu. Ringkas ceritanya, sebab kita dengan percakapan ni adalah satu medium untuk kita berinteraksi dengan manusia. Betul tak? Kalau kita baik secara mana pun, duduk sebelah-sebelah tak sembang, terusnya kata kamu dua ni ada bergaduh. Dah, tak bergaduh. Habis tu nampak macam tak tahu nak sembang apa. Tapi kalau kita interaksi kita bagus, walaupun bermusuhan sebelum ni, dia boleh menghubungkan antara hati manusia. Uslub dia ataupun poin yang paling penting yang kita nak sebut apabila kita nak bercakap dengan manusia, maka masuklah melalui pintu yang dia suka. Kita berjumpa dengan seorang lelaki yang anak-anak dia berjaya semua. Kita kata, dia ni aku nak sembang cerita apa? Kita tanya, anak apa khabar? Tanya satu soalan, dia jawab 10 helai kertas. Anak apa khabar? Dia pun cerita anak satu, dua. Dia rasa gembira bila orang tanya tentang anak dia. Dan seni bercakap, kadang-kadang kalau kita tak kena seni, tanya salah soalan, garu kepala, aku ni salah tanya. Kalau ada kawan saya dulu, dia pergi ziarah. Dia pergi ziarah kawan dia meninggal. Kawan dia masuk remaja lah sama. Kawan dia meninggal. Lepas tu dia pergi salam dengan ayah tu. Assalamualaikum pakcik. Jadi anak pergi dulu dia kata, anak pergi dulu. Pakcik tu terkemur, tak nak kata apa. Silap soalan. Anak, tahukah pakcik nak kata? Nak kata apa dia kata? Assalamualaikum pakcik. Allah. Tak apa pakcik nak. Macam anak pergi dulu dia kata. Anak pergi dulu. Salah kawan-kawan hal lain ni. Kenapa pula dia cakap macam tu? Baik saya cakap. Tak. Tapi kita pilih tajuk yang baik. Tak. Kalau contohnya begitu, kita cerita perkara yang menggembira, walaupun kita tahu kawan dia dah meninggal. Cerita, oh saya ni kawan dia. Maksudnya kita mengatakan anak dia anak kawan ramai.
Oh, masa dia dulu kawan dengan kita, alhamdulillah dia ni seorang yang baik, gini-gini. Kita masukkan kegembiraan dalam hati dia. Bila kita bercakap dengan manusia, tanya sesuatu yang memberi keceriaan dan kegembiraan kepada dia. Dan apabila kita memberikan kegembiraan itu adalah satu pahala di sisi Allah. Kan Nabi kata, "Wala la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kamu rasa kecil benda baik walaupun kamu jumpa seorang tu dengan wajah yang ceria. Dia jumpa kita rasa gembira, maka itu adalah satu kebaikan. Interaksi akhlak ni sangat-sangat penting. Bercakap. Kita kalau tak tahu, baik jangan cakap. Tapi sebaiknya kita cakap. Apa kata? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang mana Nabi dahulukan? Falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis tu Nabi kata, man kana yu'minu billah falyasmut aw yaqul khairan, ataupun terbalik. Lebih baik kita cakap benda baik ataupun lebih baik kita diam? Kalau kita mampu bercakap dengan baik, cakap. Tapi kalau tak mampu, diam. Sebab dengan bercakap lebih banyak kebaikan yang kita boleh sampaikan kepada manusia. Yang penting percakapan yang baik. Tapi kalau kita tak tahu nak cakap apa, itu diam. Ada sebahagian manusia kalau dia ada, kita ceria. Cuba mari dia tak cakap, kita rasa kenapa dia pula tak cakap. Maka orang begini lebih baik dia cakap daripada dia diam. Sebab percakapan dia memberikan manfaat. Percakapan dia memberikan keindahan, memberikan kegembiraan. Dan ini yang disebut sebagai falyaqul khairan, didahulukan daripada diam. Yang penting kita kena belajar macam mana cara nak cakap. Kalau siapa tanya anak pergi dulu tu, jangan cakap, baik jangan cakap lagi. Cari orang lain yang boleh sembang. Sebab tu kita bawa kawan-kawan ni, kadang-kadang kita ambil ilmu seni bercakap dengan dia. Baik. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara baginda bercakap secara semula jadi dengan orang muda berbeza dengan orang tua atau dengan wanita dan kanak-kanak. Semua ada gaya tersendiri. Kita ambil beberapa petikan daripada kehidupan Nabi dalam soal percakapan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang baik. Ayah dia meninggal di medan Uhud. Kemudian ayah dia meninggalkan kepada Jabir 9 anak perempuan, dan tak ada seorang yang nak tinggal, nak menjaga mereka. Jadi mak dia dah meninggal, ayah dia kemudian meninggal, tinggal Jabir ni, abang dia tinggal jaga adik-adik dia 9 orang, semua perempuan. Dan bapa dia juga meninggalkan hutang yang banyak untuk dibayar balik. Semua ni berada di atas bahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang masih muda, radhiyallahu anhuma. Jadi Jabir ni sentiasa bimbang, duk fikir tentang adik-beradik dia dan fikir tentang hutang-hutang ayah dia. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Jabir. Jabir keluar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatul Riqa. Zatul Riqa, baca tulis zat huruf zal, DH tu maksud zal. Zatul Riqa, cara baca dia. Maka oleh kerana kemiskinan yang melampau, tak ada duit, hutang banyak, dia hanya mampu atau dia hanya memiliki seekor unta yang sangat lemah. Dia berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tak mampu nak beli unta yang lain. Bila semua tentera pergi ke depan, Nabi duduk belakang sekali, Nabi pun jalan beriringan dengan dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jabir. Kata, wahai Jabir, kenapa sampai duduk belakang? Jabir kata, unta ni ya Rasulullah, unta ni melambatkan saya. Unta ni unta murah ya Rasulullah. Ni tak sampai 1000 cc pun. Unta ni 500 cc je. Lalu unta laju ke depan, ni unta cc-nya kecil. Tak mampu nak berjalan laju.
Rasulullah kata turun. Jabir pun turun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun. Lalu Rasulullah kata, berikan kepadaku tali penyebab yang nak pukul unta, ataupun kamu pergi ambil patah mana-mana ranting pokok bagi. Jabir radhiyallahu anhu bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tali penyebab dia, dan Rasulullah pukul. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pukul unta tu, tiba-tiba unta tu bangun dan jadi kuat dengan berkat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir pun naik unta dia, lompat atas belakang, naik beriringan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gembira. Dia ada dalam beriringan begitu, Nabi sembah. Masa tu Jabir ni orang muda. Nabi pilih tajuk. Kita tengok apa Nabi sembang dengan Jabir waktu dalam perjalanan. Agak-agak topik apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, Jabir, kamu dah kahwin ke belum? Nabi tanya. Kita kalau jumpa orang muda boleh tunjuk, boleh guna soalan ni. Jumpa, dah kahwin tak? Tapi samalah, biar sama jantina, jangan tak lain. Nanya belum. Pergi tanya orang muda, tengok perempuan dah kahwin ke belum, terkejut dia. Tak. Sama-sama muda tak apa. Nabi tanya dia, dah kahwin ke belum? Jadi dia kata, ya dah kahwin ya Rasulullah. Rasulullah kata, kahwin tu dengan anak dara ke dengan janda? Dia kata, yang sudah kahwin. Dia kata, yang janda. Rasulullah terkejut. Seorang anak muda kahwin dengan janda. Terkejut Rasulullah. Rasulullah kata, mengapa kamu tak kahwin dengan anak dara? Sembang. Ni perkataan Nabi yang diriwayatkan kepada kita. Halla bikran tula'ibuka, kenapa tak kahwin dengan yang anak dara, yang dia boleh bermain-main dengan kamu? Lalu Jabir radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, ayah aku ni mati syahid medan Uhud. Dia tinggal 9 anak perempuan, yang tak ada orang nak jaga dia. Justru aku tak nak kahwin dengan orang yang lebih muda daripada aku, yang sebaya dengan mereka, payah nak jaga. Aku kahwin dengan orang yang lebih tua supaya mereka boleh menganggap dia orang yang menjaga mereka. Kalau dia aku kahwin muda, sama bahaya, dia tak rasa orang jaga. Jadi aku nak kawal mereka tu payah. Bukan soal nak jaga, nak bagi makan, tak, nak jaga adik-adik dia ni supaya bila dia cakap sesuatu dia rasa itu perintah. Bukan soal nak bagi makan, payah nak kerja. Bila dia lebih tua, kita ada rasa hormat sikit. Jadi walaupun ni kakak ipar dia, jadi peringkat lebih tua daripada dia. Kalau nama kakak ipar tapi umur lebih muda, kita pun tak panggil, nak panggil kakak pun segan. Nah, jadi dia kata aku kahwin yang lebih tua untuk jaga mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sedar ni, jawapan Jabir sangat-sangat tepat, dan dia pun sembang bab lain pula. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kata, apabila kita berhenti di Madinah, menuju ke Madinah, berhenti sekejap di Sarar, dia kata, jarak 5 km daripada Madinah, dia kata, pasti isteri anda akan menunggu. Dia, bila kita sapa Madinah nanti, balik nanti insya-Allah lah, isteri dia tempat tidur bata pun cantik insya-Allah, Rasulullah kata kat dia. Dia pun senyum. Senyum, lalu dia kata, ya Rasulullah, aku miskin. Mana ada benda-benda cantik isteri nak sedia pun tak ada. Dia kata, aku miskin. Jadi Rasulullah kata, insya-Allah kamu akan mempunyai bantal nanti. Insya-Allah kami akan mempunyai bantal nanti. Baik. Bila dia kata begitu, dia miskin, maka Nabi buka topik baru. Kita ni biasa kan begitulah kita cakap dah. Yang payah nak cakap mula-mula, bila dah ada point dia berjangkit. Baik, Rasulullah bila dia dengar miskin, maka ada percakapan lain. Tutup topik ni, lalu Rasulullah tanya kepada dia, wahai Jabir, Nabi kata, selepas daripada dia kata dia miskin, dan Nabi doakan dia mudah-mudahan dia dapat bantal. Rasulullah kata, kamu nak jual lah unta tu pada aku? Nak jual lah unta ni pada aku? Rasulullah kata,
unta dia ni dah lah lemah, tapi oleh kerana Nabi nak beli, dia tu yang harta dia ada, modal pun nak pergi mana-mana unta ni je. Tapi oleh kerana Nabi nak beli, dia pun segan. Dia kata, Rasulullah nak beli berapa? Rasul tawar. Cuba Rasulullah kata, nak beli berapa unta ni? Dia kata 1 dirham. Allah kata, jangan begitu, takkan 1 dirham. Waktu menipu tu panggil. Naik sikit lagi ya Rasulullah. Dia kata, Rasulullah kata 2. Tak nak Rasulullah, tambah lagi 3, sampai tawar-menawar 40 dirham. Sampai 40 dirham, sambil berjalan dengan Nabi. Lalu Nabi SAW selepas daripada tu setuju dengan 40 dirham, yang lebih kurang 1 ounce emas. Sampai tu Jabir kata, baik, aku setuju jual 40 dirham, tapi ya Rasulullah, boleh tak aku letak syarat bahawa aku nak tunggang unta ni sampai ke Madinah. Jadi sampai di Madinah baru aku bagi unta ni. Daripada sirah ni, dan ulama mengeluarkan hukum bahawa dibenarkan kita berjual beli bersyarat. Jual beli bersyarat. Aku jual kamu dengan syarat begini-begini. Dengan syarat itu tidak bertentangan dengan maksud membeli atau maksud yang dibenarkan syarat. Contohnya, saya jual unta ni kepada kamu dengan syarat kamu jangan naik dia. Orang beli memang nak naik, tak kau beli tak naik. Syarat itu bertentangan dengan maksud beli, maka syarat itu tidak diterima. Atau syarat-syarat, aku jual kamu kepada kamu pisau ni dengan syarat kamu pergi bunuh orang dengan pisau ni. Tak boleh lah. Syarat mesti tidak bertentangan dengan maksud yang kita nak beli, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah hukum. Jadi kalau syarat-syarat yang bertentangan, dikira batal. Baik. Jadi kalau dia letak syarat, aku jual tapi aku bagi dia ni, unta ni aku bagi bila sampai ke Madinah, syarat tu diterima tak? Diterima, sebab dia tidak bertentangan. Sama lah kita beli benda-benda lain, aku jual kepada kamu makanan ni dengan syarat kamu letak dalam peti je, jangan makan. Tak boleh, memang kita beli nak makan. Tapi musim-musim dekat hari raya ni banyak orang beli simpan je, tak dalam mari, tak makan-makan pun. Nafsu yang banyaknya. Sampai bila? Habis. Hujung Syawal baru habis kuih raya dia. Raya haji pun ada lagi. Semangat dia. Baik. Rasulullah kata, okey, aku setuju. Disembang. Jadi sampailah ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, Jabir pulang ke rumah dia dan turunkan semua beban dia daripada unta tersebut. Kemudian dia bawa unta dia, ikat dekat masjid, pergi solat dengan Nabi SAW. Sampai lepas solat, Jabir kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ni unta kamu. Rasulullah kata, wahai Bilal, berikan kepada Jabir 40 dirham dan tambah lagi. Kemudian Bilal memberikan Jabir 40 dirham. Jabir pegang duit tersebut sambil terfikir keadaan dan apa nak buat dengan duit tu. Dah dapat duit 40 dirham ni, bahkan Nabi tambah nak fikir nak buat apa. Tiba-tiba Rasulullah bila Jabir nak balik, Rasulullah kata, sekarang ni Bilal ambil unta ni bagi kat Jabir. Ambil unta ni bagi kat Jabir balik. Bilal pun pergi bagi kepada Jabir. Jabir, ni ambil unta kamu. Jabir kata, apa pula ni? Tak jadi. Dia baru duk terfikir nak beli berharga. Ambil unta balik, tak jadi jual ke? Tengah-tengah fikir begitu, Rasulullah bila kata, Rasulullah telah memerintahkan aku memberikan kepada kamu unta dan juga duit tersebut. Jabir tak puas hati pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa? Apa cerita ya Rasulullah? Rasulullah kata, wahai Jabir, apakah kamu sangka aku duk sembang dengan kamu, tawar-menawar tu? Betul aku nak unta kamu? Dah. Cuma aku nak tahu hajat kamu nak duit berapa? Aku nak tahu kamu perlu duit banyak mana. Nilai yang sanggup kamu tukar unta ni, kamu rela tak ada unta, gantinya berapa ringgit kamu nak?
Berapa dirham? Supaya aku boleh tahu apa hajat kamu. Aku bukan nak unta, tapi aku nak bagi duit yang sesuai mengikut kehendak kamu. Ini sembang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia waktu berkenderaan, sambil-sambil dia adalah sembang yang memberi kegembiraan kepada hati para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana indahnya sikap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana cara Nabi bersembang dengan seorang yang masih muda remaja. Baik, kisah yang lain. Pada suatu hari seorang pemuda bernama Julaibib sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julaibib, nama kita biasa dengar. Seorang sahabat yang sangat baik. Cuma dia ni dua benda. Satu, dia miskin. Yang kedua, wajah dia tak berapa menarik. Tapi dia adalah seorang yang baik dan soleh. Tiba-tiba bila bincang dengan yang masih belum kahwin ni, Nabi SAW bincang dengan Julaibib. Justru Nabi SAW tanya soal kahwin juga. Orang muda ni Rasul tanya bab kahwin. Jadi siapa orang muda tak kahwin lagi, kita suruh kahwin cepat-cepat supaya mudah. Kalau orang tanya tak kahwin lagi, mudah ada jawapan. Kalau dah kahwin dah pun ada jawapan. Baik. Lalu Rasulullah dia jawab, apa kamu dah kahwin? Julaibib dengan rendah hati jawab, ya Rasulullah, kamu pun tahu, aku ni bukan orang mau pun. Dia kata apa dalam bahasa dia? Aku ni adalah seorang idzan tajiduni kasidan. Kasidan ni orang yang kalau berniaga barang tak laku. Julaibib kata, barang apa kita kata? Kata barang reject, tak tahu kan. Nah, kalau bahasa kita, ya Rasulullah, saya ni tak ada orang nak barang reject saya ni. Dia kata begitulah lebih kurang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan tajiduni kasidah. Kalau begitu tak ada orang nak, ya Rasulullah, saya ni tak ada orang nak. Tapi Rasulullah kata, ghairu annaka indallah laisa bikasid. Melainkan kamu di sisi Allah bukan barang buangan, bukan barang reject. Kamu di sisi Allah sangat bernilai. Dia pun gembira dengar. Tengok Nabi. Kalau kita lah sembang dengan Nabi, rasa tak kerut daya. Kita sembang sama-sama, kita sekejap hati kita terluka, sekejap rasa tak puas hati. Tapi sembang dengan Rasulullah ni, dia cari poin-poin yang boleh menggembirakan hati manusia. Dan ini kita panggil sebagai akhlak. Bila sembang dengan Julaibib, Rasulullah pun, okeylah, aku tolong cari pasangan pada kamu. Cari. Maka datanglah seorang lelaki daripada kaum Ansar, datang menawarkan anak perempuannya yang sudah berkahwin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah, maksudnya janda, nak kahwin dengan Rasulullah, nak bagi kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah kata, kalau begitu aku ingin melamar anak perempuan, aku pinang. Lalu dia kata, oh, alangkah bahagianya, dia kata, ni'ma wa ni'maini ya Rasulullah. Sesungguhnya itu satu kenikmatan, bahkan dua nikmat. Na'am wa ni'main, dia kata. Na'am wa ni'main. Dua kali okey ya Rasulullah. Rasulullah kata begitu, dia kata dua kali okey. Kalau Rasulullah pinang, saya kata okey tu. Tapi Rasulullah kata, aku bukan nak pinang kat aku. Aku nak pinang. Kamu nak pinang untuk siapa ya Rasulullah? Aku nak pinang untuk Julaibib. Julaibib, dia terkejut. Julaibib, dua kali dia ulang, ya Rasulullah, Julaibib. Ingatkan Rasulullah pinang ni untuk Rasulullah. Dengan nama Julaibib, terkejut. Semua orang tahu Julaibib miskin pun ya, rupa pun tak berapa handsome. Oh, tengok kita ni, ibu-ibu ni kalau mari tarah Julaibib ni rasa terkejut juga. Nah, bukan kita terkejut, zaman Nabi, sahabat pun terkejut. Lalu atar juga, kata, ya Rasulullah, hatta astamur ummah. Tunggu Rasulullah, saya balik tanya mak dia.
Saya balik tanya mak dia, tanya mak dulu, mesti tanya mak. Mak ni bahagia bab pilih-pilih ni biasa duduk mak belakang. Pak ni okey belakang. Bapak ni mudah lah, kira anak kita kahwin okey. Mak ni tengok, kalau ustaz mari pakai motor Honda 125 PPPP Exjo pun nak cabut tu. Dia kata ayah dia tunggu orang lain lah dulu. Kalau tak orang dua mari pindah, tunggu dulu ayah dia. Mari dua orang, awak kerja kat mana? Saya kerja biasa je. Biasa-biasa je. Biasa mana? Kerja jaga store. Tanya, pandang kiri, pandang kanan. Nanti kita cakap kemudian lah, insyaAllah. Minggu depan makcik telefon. Padahal masuk bilik pakai tak jadi dah. Itulah kita, zaman kita begitulah ke. Ni dia kata, aku balik tunggu, aku tanya isteri aku. Tanya mak perempuan. Baliklah dia. Balik, jumpa isteri dia. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnatak. Sesungguhnya Rasulullah dia pinang anak perempuan kamu. Ibu dia pun suka. 2 kali okey. Zawij Rasulullah. Kawinkan dia dengan Rasulullah. Dia pun senyap. Tapi Rasulullah bukan pinang untuk dia. Siapa dia? Dia kata yuridu Julaibib. Nabi pinang untuk Julaibib. Mak dia kata apa dia? Julaibib. La'amrullah, demi Allah dia kata, aku tak akan kawinkan anak aku dengan Julaibib. Wa qad mana'naha fulanan wa fulanan. Padahal ramai dah minta, kita tak bagi, takkan Julaibib kita nak bagi. Ni ayat mak dia. Pak dia relax je. Biasa pak begitu. Pak ni muka dia tahu dia apa sama dengan menantu dia je. Sekepala. Dia kata aku dulu waktu pindah mak macam tu juga dia tahu. Dia relax gitu. Tetapi tiba-tiba anak perempuan dengar. Anak perempuan dia dengar, man khatabani ilaikuma. Siapa yang pinang aku? Kata Rasulullah. Lalu anak perempuan dia kata, ataruddani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu? Apakah kamu berdua nak menolak tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, hantar aku kepada Rasulullah. Fa innahu lan yudayyi'ani. Sesungguhnya Rasulullah tidak akan mensia-siakan aku. Anak dia jawab gitu. Rasulullah pasti tidak akan mensia-siakan aku. Sehingga terkejut dua ibu bapa ni, dan akhirnya mereka bertenang dengan sebab kata-kata anak perempuan dia. Pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, kami terima lamaran kamu, kahwinkanlah dia dengan Julaibib. Kahwin dengan Julaibib. Lalu Nabi berdoakan Julaibib, Allahumma sabba alaihim al-khaira sabba wa la taj'al 'aishahuma kaddan. Ya Rasulullah, limpahkanlah kepada mereka kebaikan dan janganlah jadikan kehidupan mereka susah. Nabi doakan kepada pengantin. Lalu dia berkahwin. Selang beberapa hari pernikahan dia, maka datang panggilan jihad. Lalu Nabi SAW keluar berjihad dan Julaibib bersama dengan Nabi. Sampai habis peperangan, manusia duk cari-cari siapa yang hilang, siapa yang terbunuh. Rasulullah tanya, halla tufqiduna min ahadin? Apakah kamu ada hilang seseorang? Kawan ni lah kata kami hilang dia ni, yang ni kata kami hilang dia ni. Rasulullah kata, walakinni afqidu Julaibiban. Akan tetapi aku kehilangan Julaibib. Mana Julaibib? Aku nak cari dia. Mereka pun cari Julaibib. Akhirnya mereka mendapatinya di tengah-tengah medan perang. Dan pada sisinya ada 7 orang musyrikin yang telah dibunuh oleh Julaibib, sehingga akhirnya Julaibib mati terbunuh. Tapi sebelum dia mati, dia telah membunuh 7 orang musyrikin. Akhirnya dia mati syahid.
Lalu Nabi SAW kata, bila Nabi tengok kepada jasad dia, Nabi kata, qatala sab'atan thumma qataluh. Dia telah membunuh 7 orang, kemudian lalu mereka membunuhnya pula. Nabi ulang 2 kali. Lalu Nabi kata kepada Julaibib, hadza minni wa ana minhu. Dia ini daripadaku dan aku daripadanya. Ini Julaibib, orang yang dimuliakan oleh Nabi. Lalu Nabi angkat mayat Julaibib dengan 2 tangannya. Lalu Nabi menyuruh sahabat gali kubur dan dikebumikan mayat Julaibib bersama orang-orang yang syahid. Qala Anas, fahmakathna nahfarul qabr wa li Julaibib ma lahu sarir ghaira sa'idai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk di situ sementara menunggu orang menggali kubur, dan tidak ada yang menahan ataupun melapik tubuh Julaibib melainkan kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pangku dia di saat orang menggali kubur untuk Julaibib, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangan baginda yang mulia meletakkan Julaibib dalam kuburnya. Lalu Anas berkata, fa wallahi ma kana fil ansar ayyimu anfaqu minha ay tasabaqar rijal ilaiha kulluhum yakhtibu ba'da Julaibib. Selepas peristiwa ini, orang kenal wanita, perempuan ni dikenali dengan ketaatan kepada Rasulullah, dan bekas suami dia adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah. Maka Anas bin Malik kata, selepas itu kami tidak mendapati seorang janda yang berlumba-lumba kaum Ansar untuk menyelamatkannya dan menjaganya, yakni mengahwininya, lebih daripada balu atau janda kepada Julaibib, disebabkan kemuliaan yang Allah bagikan kepada dia hasil daripada ketaatan dia kepada perintah Rasul, dan dengan sebab dia telah mengahwini orang yang dicintai oleh Rasul. Ini kisah Julaibib. Nabi SAW memuliakan seseorang. Baik, apa lagi kisah Nabi SAW bercakap? Kisah Nabi bercakap, sembang. Satu hari, kisah Nabi bersembang cakap dengan isteri dia pula. Macam mana? Nabi pilih perkataan. Agak-agak apakah yang Nabi sembang dengan isteri dia? Dia cerita, aku pergi perang bawa senjata berkilau. Tak ada. Nah, cerita benda-benda yang mendatangkan kebahagiaan pada suami isteri. Lalu Nabi SAW kata kepada Aisyah, dia kata, Aisyah, kamu tahu tak? Aku tahu bila kamu redha, suka kepada aku, dan aku juga boleh kenal bila kamu marah kepada aku. Kamu tak sebut pun aku tahu. Dia sembang dengan Rasulullah, dengan Aisyah. Aisyah dia kata, kamu tahu tak? Kalau kita bahasa abang lah, mudah sikit dah, sedap sikit dia. Abang tahu bila kamu nak marah, bila kamu tak marah. Rasul sembang dengan Aisyah. Aisyah tanya, macam mana? Macam mana? Rasulullah kata, kalau kamu nak marah, kamu akan kata, demi Tuhan Ibrahim. Kamu malu nak sebut nama aku. Kamu tak sebut nama aku. Kamu sebut demi Tuhan Nabi Ibrahim. Tapi kalau kamu redha, tengah baik tu, kamu kata demi Tuhan Muhammad. Kalau kamu tak suka, kamu marah, kamu sebut demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau kamu suka, kamu kata demi Tuhan Muhammad. Aisyah pun kata, betul ya Rasulullah, betul. Tapi saya tak tinggal, saya tinggal nama je, tuan saya tak tinggal. Aisyah kata, saya tinggal nama je, tuan tak tinggal. Maksudnya, saya tinggal waktu bersumpah, saya tak sebut nama Nabi. Saya tak sebut nama Muhammad. Sebut wa Rabbi Ibrahim, bukan sebut wa Rabbi Muhammad. Sebut nama Nabi Ibrahim. Tadi dia kata, aku tinggal nama je, tapi tuan tak tinggal. Ini bentuk-bentuk percakapan Rasulullah yang menggambarkan ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, permata, mutiara kata yang ada pada hari ini, dia kata,
Syekh kita sebut, bercakaplah tentang apa yang orang lain suka dengar, bukan dengan apa yang kita suka cerita. Jangan syok sendiri duk cerita ni. Cakaplah apa yang orang suka dengar, bukan kita suka cerita. Kita suka cerita berjala-jala, orang tu tak faham apa. Jadi mutiara kata dalam soal akhlak, cakaplah apa yang orang suka dengar, bukan apa yang kita suka bercerita. Kita kata ini akhlak tak? Akhlak. Sunnah tak? Malah dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian antara sunnah Nabi, sunnah percakapan, sunnah akhlak Nabi, iaitu berbuat baik semasa perjumpaan yang pertama. Yang bahasa kita kata first impression. Mula-mula jumpa, tanamkan rasa baik. Dan dia kata di sini, ini merupakan satu tabiat kebiasaan setengah kawasan pedalaman Mesir yang lama, Mesir lama, di mana seorang pengantin lelaki sebelum malam pertama perkahwinannya, dia akan sorok seekor kucing dalam bilik tidurnya. Pada malam pertama, ketika dia bersendirian dengan isterinya, dia akan menggerakkan kerusi untuk melepaskan kucing. Kemudian bagi menunjukkan kegagahan kepada isterinya, dia akan menangkap kucing yang malang tadi dan mencekiknya sehingga mati. Ingat kau sebab apa? Kenapakah begini? Supaya perasaan kagum, satu. Yang kedua takut. Nak suruh kamu dengar cakap aku. Tak dengar? Inilah jawab dia. Dia patahkan tekuk kucing tu. Allahu Akbar. Ni bila ni? Mesir lama, zaman-zaman Fir'aun. Allahu Akbar. Kalau ada orang begini, ingat kau nak masuk kucing tu, nak suruh bini takut, nak pujuk, nak. Ni dah. Rupa-rupanya dia nak buat jahat kepada kucing tu. Dia patahkan sebagai simbol bahawa abang ni seorang yang gagah, dan apa yang abang cakap kena dengar. Gitulah. Memaksa orang supaya taat. Tapi kita kata Rasulullah macam mana? Rasulullah macam mana? Jangan ambil ilmu kucing ni. Seorang dia kata, apabila saya tamat dari universiti, cerita panjang tak? Seorang menjadi seorang pengajar di sebuah kolej. Seorang pengajar senior menasihati saya. Dia kata, bertegaslah dengan pelajar semasa kelas pertama dan tenung mereka dengan garang supaya mereka rasa takut sejak mula lagi. Cikgu masuk kelas, kalau cikgu buat baik, siaplah lepas tu kena bully dalam kelas. Cikgu masuk kena tunjuk garang sikit. Ni sunnah Kementerian Pelajaran. Apakah sunnah Rasul begitu? Kita akan sampai padanya. Satu kumpulan pegawai pergi ke USA. Pegawai Lebat ni, pegawai pergi ke USA, masuk dalam satu seminar untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Tiba-tiba masuk seorang pensyarah. Masuk pensyarah tu, masuk kelas, orang dia tengah senyum-senyum biasa, duk tunggu sampai sembang dalam kelas. Masuk tu dia kata, "Kamu, kenapa kamu ketawa?" Dia kata, "Sorry, saya tak ketawa." Dia kata, "Tadi aku tanya kamu ketawa." Dia kata, "Kamu pelajar yang tidak serius. Patutnya kamu pulang ke keluarga kamu. Besok pagi-pagi flight pertama hantar balik. Sepatutnya begitu. Aku tak boleh mengajar budak macam kamu. Balik. Kamu pergi keluar kelas." Budak ni jadi malu, takut. Akhirnya dia keluar, tunggu kat luar. Lepas tu dia kata, "Saya adalah seorang pensyarah kamu. Kelas pertama, saya pensyarah kamu, akan mengajar subjek begini-begini. Tapi sebelum saya mengajar, saya ada borang kaji selidik. Kamu tolong isi borang ini." Jadi dalam borang kaji selidik ada 5 persoalan. Satu, apakah pandangan anda tentang pengajar anda? Yang kedua, apakah perasaan anda tentang apa yang diajar? Apakah pengajar anda membenarkan pandangan yang bertentangan dengan pendapat dia? Yang ketiga, anda suka tak nak belajar dengan dia lagi? Yang kelima, suka tak kalau jumpa dia di luar kelas? 5 soalan. Semua pun jawab A, B, C.
Ada cemerlang, sangat baik. Baik, cemerlang sangat baik tu lebih luar lah. Tak. Cemerlang, baik, sederhana, kurang baik. Lepas tu tidak baik. Kira 5 lah lebih kurang. Walaupun isi. Okey, kumpul belakang. Tak, sini. Sekarang ni kita mula topik kita belajar. Sebelum dia belajar, saya terlupa. Ada seorang lagi kat luar tadi kena halau lah. Inilah oleh kerana kita nak start kelas, kita panggil dia masuk. Masuk balik dia kata, saya minta maaf. Tadi sebenarnya saya nak marah. Tadi saya ada benda nak marah, bawa kat rumah lagi. Tapi tiba-tiba kamu jadi mangsa. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Ini cakap-cakap kamu jangan ambil hatilah yang saya cakap. Saya minta maaf banyak-banyak. Kamu boleh duduk dan kita belajar sama-sama. Lepas tu, sebelum dia mula, dia hanya kata 2-3 patah. Dia kata, tadi tak ada. Orang kaji selidik dia tak ada. Apa kata sekarang ni dia ada, kita buat sekali lagi. Dia pun ada borang kali kedua untuk semua pelajar. Dua-dua ada depan dia. Lalu lepas daripada tu dia buka, saya bagi satu bukti bahawa dia kata, apa yang kamu katakan pada pertemuan yang pertama adalah perkara yang membezakan kerja kamu selepas daripadanya. Dua-dua tu ketah mula-mula lepas dia marah, berbeza dengan apa yang dia dapat selepas daripada dia minta maaf. Baik. Jadi ini adalah cara yang kita lihat orang di luar daripada orang putih buat, orang bukan Islam yang buat. Lalu, tapi kalau kita nak tahu apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan menawan hati orang semasa pertama kali bertemu dengan mereka. Itu cara Rasulullah. Jadi kalau kita dah ambil motivasi daripada luar, sebenarnya dalam Islam kita sudah ada yang lebih baik daripada mereka. First impression, waktu kita pertama kali berjumpa, buat yang terbaik, itu sunnah Rasulullah. Itu adalah apa yang ada pada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas penawanan kota Mekah dan apabila Islam telah menjadi kuasa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menerima utusan dari pelbagai suku kaum. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila buka kota Mekah, semua manusia pakak masuk Islam. Kenapa? Tahu tak kenapa? Sebab dulu waktu orang kafir dengar cerita Nabi berperang dengan kafir Quraisy, orang Quraisy ni dihormati di kalangan bangsa Arab. Bila Nabi melawan golongan terhormat, pasti dia memenangkan yang terhormat. Dia kata, kita tinggalkan urusan Muhammad. Kalau dia benar, pasti Tuhan memenangkan ke atas kaum dia. Tapi kalau dia salah, pasti urusannya hilang begitu saja. Dia tunggu. Selepas berapa tahun Nabi berdakwah, 20 tahun berdakwah, baru boleh tawan balik kota Mekah. Maka selepas itu berbondong-bondong orang Arab beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang utusan yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdul Qais. Apabila mereka tiba, sebelum sempat mereka turun dari binatang tunggangan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada mereka, selamat datang wahai kamu semua. Semoga kamu tidak akan pernah menghadapi keaiban dan kesedihan dan senantiasa mendapat khabar gembira. Rasulullah sambut itu, jumpa utusan orang baru mari berjumpa Rasulullah. Terus Rasulullah doakan kepada mereka. Apa dia kata bila kita jumpa dengan seorang, kita terus doakan mereka. Apa dia nak kata? Allahu Akbar, baiknya dia. Dia doakan aku walaupun ini baru pertama kali kita jumpa. Assalamualaikum, apa khabar? Kamu siapa ni? Saya ni. Oh, alhamdulillah sampai sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemudahan, bagi rezeki, pemudahkan semua urusan. Apa dia nak kata? Pasti hati dia akan berbunga-bunga dan merasa baiknya, rapatnya hubungan dia dengan kita. Ada manusia hari ni berjumpa, kita rasa macam 10 tahun dah kenal. Betul tak? Sebab apa? Sebab mereka memilih perkataan yang baik untuk berkata-kata.
Selepas mereka turun daripada unta mereka, mereka pun berlumba-lumba untuk mendapatkan Nabi SAW dan menyapa baginda. Mereka berkata, wahai Rasulullah, di antara dua kota terdapat tempat tinggal satu kumpulan orang musyrik dari Mudar. Kerana itu kami tidak dapat datang kepada anda kecuali pada bulan yang suci. Kerana inilah masanya orang-orang Arab tidak bertempur. Oleh itu berikanlah kepada kami panduan yang paling baik supaya yang kami boleh lakukan, yang mana bila kami lakukan, kami boleh memasuki syurga, dan kami akan suruh orang lain buat juga. Mereka cerita tanya, ya Rasulullah, kami datang ni nak jumpa payah. Boleh tak Rasulullah bagi kepada kami satu pesanan yang bila kami amalkan dia, kami boleh masuk syurga? Jadi kita pun nak tahu dan apa yang Rasulullah ajar kepada mereka sehingga boleh masuk syurga. Rasulullah kata, aku perintahkan kamu 4 perkara dan aku larang pada kamu 4 perkara. Jadi aku memerintahkan kamu, aku menyuruh kamu supaya beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Satu. Kamu beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Satu. Jawab mereka, bila Nabi tanya, kamu tahu apa arti beriman dengan Allah? Orang itu kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah berkata, la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tanya begitu. Pertama sekali aku perintahkan kamu jangan sembah selain Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, kamu membayar atau memberikan 1/5 daripada rampasan perang kepada Baitul Mal. 4 perkara. Dan Nabi SAW kata, aku melarang kamu daripada 4 perkara, iaitu meminum daripada hantam. Apa dia ni? Iaitu Nabi fid duba, dia kata. Anhaakum an arba' nabi fid duba wan naqir wal hantam wal muzaffat. Nama kita tak tahu belaka ni, iaitu nama bekas-bekas digunakan untuk membuat minuman arak. Ni nama Nabi melarang. Boleh jadi tempat dia tu masyhurnya begitu. Bila Nabi kenal tempat dia, jadi tempat dia terkenal dengan perkara-perkara ni, Nabi larang. Jadi ringkasnya Nabi kata 4 perkara, kalau kamu jaga benda ni, insya-Allah boleh masuk syurga. Hak arak tu kita simpulkan, tinggalkan dia. Nabi 4 perkara. Yang pertama, jaga iman, akidah. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat yang Nabi sebut ni, oleh kerana dia ni kumpulan yang berjihad dan berperang, bayar 1/5 daripada harta rampasan perang kepada Baitul Mal. Kita jaga perkara ni, insya-Allah Allah memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi daripada kisah ni nak menceritakan kepada kita betapa mereka ni bila sampai ke tempat Nabi, Nabi sambut mereka dengan doa. Dan alangkah baiknya kalau kita begitu. Jangan pula orang mari rumah kita, kita tak tahu kat mana. Mana tuan rumah tak ada, kita jemput dia, kita pula tak tahu kat mana. Jadi kalau kita kata antara adab kita menyambut tetamu, atau antara adab kalau kita buat sesuatu, jadilah kita orang yang pertama memberikan rasa kegembiraan kepada mereka. Contoh kadang-kadang kita orang mari daripada jauh, bermusafir, dia tak kenal siapa-siapa, tapi kalau dia boleh jumpa orang tempatan, dia boleh jumpa seorang yang boleh membantu dia, alhamdulillah. Dengan pertemuan pertama, kita bagi keceriaan kepada dia. Pernah sekali saya jumpa seorang doktor yang datang daripada Malaysia sampai ke Mekah. Dia pergi hantar seorang student, dia dah pakai sekretari. Sampai di Mekah, dia pergi sendiri,
tak ada travel, tak ada apa, masuk pun visa pekerja. Jadi orang kata naik bas begini sampai di Mekah. Di Mekah tu tak tahu nak buat apa. Tahu semayang, nak tawaf pun tak tahu, nak buat umrah pun tak tahu. Sebab dia kata dia tak pernah tahu nak buat umrah ni macam mana. Dia tak terlintas nak mari Mekah, tapi orang Islam. Masa tu saya pun tak tahulah dia ni ada keturunan India sikit, tapi dia orang Malaysia. Masa tu saya duduk tengah tidur dekat tiang dekat Masjid Haram, duduk tengah tidur. Tiba-tiba dia mari curi. Dia kata, orang Malaysia ke? Dia kata, orang Malaysia ke? Dia kata. Saya sedar, kata, ya saya Malaysia. Dia pun alhamdulillah, syukurnya orang Malaysia. Dia pun cerita kisah dia, begini, saya nak buat umrah tapi saya tak tahu. Saya kata, nak pergi Madinah tak? Dia kata, kenapa? Dia kata, sebab saya ni, saya nak balik Madinah dah. Saya masa tu dia tutup visa. Masa kita pelajar, dia ni masuk dengan visa pekerja. Dan saya nak balik Madinah. Awak masuk Mekah hari tu pun tak niat nak buat umrah, sebab tak tahu apa umrah ni, cuma mari nak belajar sini. Saya kata, kita balik ke Madinah dulu. Sampai di Madinah, kita jalan-jalan dulu kat Madinah. Lepas tu kita belajar cara nak buat umrah. Awak berumrah lah daripada Madinah masuk Mekah balik. Lepas tu dia kata, okey, boleh lah. So kita naik bas sekali sampai ke Madinah, jalan-jalan, tengok ladang unta sampai sakit perut semua. Dah, dia pun dah pening kepala, batuk-batuk semua sekali. Akhir sekali kita ajar cara buat, dua tiga orang. Lepas tu dia pun, saya telefon kawan, ada seorang ni nak, dia pelajar Mekah, tolong uruskan dia sampai di Mekah. Dia sambut buat umrah gini. Alhamdulillah selesai umrah dia dan dia balik Malaysia. Dan ambil nombor telefon, ambil sajalah, tak ada hubung siapa, tak tahu mana. Saya pun begitu, dia pun begitu. Mungkin kita sekejap saja masa tu jumpa. Lepas tu tahun seterusnya, ada beberapa tahun, 2 tahun seterusnya, tengah-tengah saya duduk bawa ziarah atas bas. Kita student atas bas, sambil-sambil jual minyak wangi dengan minyak Habatus Sauda. Nah, atas bas tu, tengah saya duduk tengah jual, dia jual ni minyak Habatus Sauda dekat kafe ceramah-ceramah tu, kafe biasalah kalau kita pergi Mekah, dia tahu lah kan. Tiba-tiba ada satu suara, dia kata, bagus ubat ni, saya dah cuba dah, ustaz ni yang cakap dulu kat saya. Saya pun tengok. Rupanya waktu kami sakit perut dulu, batuk-batuk, dia bawa ubat banyak daripada hospital. Dia makan ubat tak sembuh-sembuh. Saya kata, cuba makan minyak Habatus Sauda ni, sembuh. Alhamdulillah sembuh. Batuk dia pun hilang. Tapi hari ni tak bawa produk hari ni, tidak boleh jual. Sembuh. Dia kata, ustaz ni dia, saya pun tengok siapa. Rupa-rupanya doktor yang kami tolong dia 2 tahun lepas. Jumpa isteri dia. Dia kata, alhamdulillah ustaz. Dia kata, dulu saya pun hajat dah suami saya ni datang haji. Jawapan dia, belum sampai masa. Tapi alhamdulillah, dia bila dia balik, dia dah cerita kebaikan orang Madinah dan Mekah. Dia kata, baik sungguh, dia kata, orang Madinah Mekah ni orang baik. Akhir sekali dia kata, Allah buka pintu hati dia, tahun ni dia mari haji dengan saya. Saya kata alhamdulillah. Lepas tu isteri dia pun ambil gambar. Kemarin kita pun buat jalan sekali lagi, dia dan isteri dia pula berjalan kat Madinah, bawa ambil gambar. Akhir sekali alhamdulillah ambil nombor telefon, sampai balik Malaysia jadi macam dulu juga. Jadi apa yang kita nak cerita, bagaimana first impression tu penting. Dan saya ada satu kisah yang lebih menyedihkan, berlaku di Madinah juga. Cerita ni saya dengar daripada Ustaz Yusuf Katrada. Sini, kenal tak? Dia cerita, bila dia datang daripada Universiti Madinah, masuk Universiti Madinah, dia dulu bukan ustaz. Dan saya cerita kisah, dia pernah cerita tak? Tak pernah cerita. Pasal kami sembang-sembang tanya, apa macam mana cerita dia masuk Islam. Cuba tanya dia pada. Tapi jangan bagi tahu, Ustaz Hashim bagi tahu, tanya biar dengar cerita. Dia kata, dia dulu macam mana dia, kami tanya dia macam mana dia boleh masuk Universiti Madinah. Dia asal dia dari Pakistan, mana asal dia, ataupun tapi dia duduk di Kanada.
Bila duduk di Kanada, dia dulu ni kerja dia sudah bekerja dan satu hari dia kata bila dia diajak oleh kawan-kawan dia, jom kita pergi kat masjid sana, ada syekh daripada Madinah sampai. Dia pun pergi itu sembang-sembang dengan syekh, kemudian balik sambung kerja dia semula. Tak lama kemudian, beberapa waktu datang satu telefon, dia kata kamu diterima masuk Universiti Madinah. Dia kata bila masa aku mohon. Rupa-rupanya waktu pergi sembang dengan syekh tu masuk biodata dia, kemudian syekh tolong isi dia, boleh dapat masuk Universiti Madinah. Dia kata, tanya ayah dia kata keputusan terserah kepada kamu. Kamu buat keputusan istikharah, kamu rasa nak pergi tak pergi, kalau tak pergi pun kamu dah ada kerja, ayah tak halang. Dia buat istikharah, akhirnya Allah buka pintu hati dia nak pergi ke Madinah. Pergilah. Syahid dia di sini, bersamanya ada 7 orang daripada Mexico yang baru masuk Islam, diterima masuk ke Universiti Madinah. Sampai di Madinah, bila buat urusan, dia kata kami waktu pergi Madinah ni, kami daripada Kanada, hidup daripada orang bukan Islam, dengar cerita nak pergi ke Madinah. Madinah ni tempat asalnya Islam, dan di situ kami membayangkan kami akan jumpa orang yang setahap mulia dia seperti malaikat. Orang yang baik lah. Nak kata malaikat apa, orang yang baik, akhlak mereka begini. Dia kata sampai ke Madinah, tahu apa jadi? Selepas kami sampai ke Madinah dengan urusan yang sangat-sangat memayahkan, dan akhlak dia tidak dipertemukan dengan orang yang tepat, padahal banyak yang baik di Madinah tu, tapi kebetulan dia jumpa dengan orang yang tak baik. Apa jadi? Dia kata 7 orang itu bukan sekadar meninggalkan Universiti Madinah, balik ke Mexico, maka mereka kembali kepada agama asalnya. Sebab apa? First impression penting. Kita tengok dia ni, tak apa. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam, bagi orang baru nak kenal Islam, dia mengatakan Islam agama yang baik, agama yang baik. Tiba-tiba dia nampak pada contoh kita bukan begitu. Lalu apa hujah kita sekiranya dengan akhlak buruk kita menjadi sebab orang itu murtad? Apa kita nak jawab depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab tu saya katakan kepada sidang jemaah, akhlak ini sesuatu yang sangat bernilai. Dan Nabi kata tidak ada yang lebih berat pada timbangan mizan lebih daripada akhlak. Kita mungkin tak pandai bercakap, kita mungkin tak pandai mengajar, tapi jadilah duta-duta Islam dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita layan. Orang boleh hak tak nak pergi haji, boleh mari haji. Maka isteri dia sangat-sangat bersyukur. Dia kata sebab suami dia kata orang Madinah ni baik-baik. Mujulah dia tak jumpa dengan orang hak tidak pakai tak mari haji maksud. Dan ada orang murtad disebabkan buruknya akhlak. Kedua-dua mereka, orang-orang ini berada di tanah suci Madinah. Maksudnya tempat semata-mata belum boleh menjamin kebaikan seseorang, tapi kita ikhtiarkan hidupkan akhlak Nabi SAW dalam kehidupan kita. Baik, sembang lama ni kita ni, habis sikitlah ni. Dalam kejadian yang lain, Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan bersama sekumpulan sahabat baginda sampai waktu malam. Mereka berjalan buat beberapa waktu sehingga sampai waktu akhir malam, bercadang untuk berhenti dan tidur, dan mereka tidur sampai matahari terbit. Orang yang pertama terjaga ialah Abu Bakar As-Siddiq. Letih berjalan sampai tidur, bangun-bangun matahari naik dah. Orang yang pertama sedar Abu Bakar. Selepas daripada tu Umar. Abu Bakar duduk dekat Rasulullah, nak kejut tak berani, tapi Abu Bakar kata Allahu Akbar. Abu Bakar kata begitu. Rasul terjaga dan solat subuh bersama dengan sahabatnya. Selesai Nabi tengok seorang lelaki yang tidak solat bersama mereka. Rasulullah tanya dia, kenapa kamu tak solat bersama kami? Jadi dia menjawab, aku bermimpi
Mimpi, itu mimpi seorang lelaki mendatangi isterinya dan dia tidak menjumpai air untuk mandi. Rasulullah memerintahkan dia untuk bertayamum. Sahabat tersebut pun salat dan mereka meneruskan perjalanan. Kemudian dan seorang pun tidak mempunyai air. Sampai dalam perjalanan mereka sangat haus dan tak jumpa perigi ataupun air. Imran bin Husain menceritakan, sewaktu kami berjalan, tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita naik unta membawa 2 mazadah, iaitu bekas yang berisi air. Tiba-tiba kami kata kepada wanita tersebut, "Bu, di sini mana kami nak dapat air?" Tanya perempuan ni. Dan perempuan ni kata, "Tak ada air di sini. Kalau kami nak cari juga, berapa lama kami boleh dapat air daripada rumah kamu?" Perempuan tu kata, 1 hari perjalanan. Jauh, 1 hari perjalanan. Lalu kami kata kepada perempuan ni, "Boleh tak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Perempuan tu kata, "Siapa Rasulullah? Mungkin dia tak tahu." Pergi. Lalu kami membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dia bagi kepada Nabi, bagi tahu tempat air itu di mana supaya kami boleh pergi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak pernah jumpa seorang makcik yang hanya dikenali di tengah-tengah perjalanan. Tak pernah jumpa. Jumpa dia tengah jalan, tanya, "Makcik, ada air dekat sini?" Tak ada. "Kalau nak cari air mana?" "Sehari perjalanan." "Boleh tak pergi jumpa Rasulullah?" Kami kata, mudah-mudahan dia bagi tahu kepada Rasulullah mana tempat nak cari air. Jadi dia pun jawab kepada Rasulullah. Bila Rasulullah tanya, dia jawab begitu, "Sehari perjalanan baru boleh jumpa air." Sahabat ni letih dah, berjalan pun jauh dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil air, bekas air minuman, bekas air perempuan tadi. Dia baca nama Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu tangan baginda ke atasnya. Sapu atas bekas tu. Kemudian Nabi mula tuang daripada bekas tu ke bekas-bekas orang Islam, tentera dia ni. Bertuang, tuang sehingga 40 orang daripada rombongan kami dapat minum air sepuas-puasnya, hilang haus. Dan kami mengisi lagi bekas kami. Lepas minum, isi lagi bekas sebagai bekalan daripada 2 bekas makcik tadi. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, bagi balik bekas ni kepada makcik tadi, yang mana dia mengandungi air lebih banyak daripada waktu makcik tu bagi. Dia bagi balik, air itu lagi banyak daripada asal. Kemudian Rasulullah kata kepada sahabat-sahabat, "Kumpulkan apa yang ada dekat makanan di kalangan kamu, kumpulkan." Maka kami pun kumpulkan kepingan-kepingan roti dan kurma untuk wanita tersebut. Rasulullah kata, bagi kepada makcik tu, Rasulullah kata, "Ambil ni, bawa pergi kepada keluarga kamu, dan ketahuilah bahawa kami tidak sedikit pun mengurangkan air kamu, tetapi Allah lah yang telah menghilangkan kehausan kami." Tapi Rasulullah bagi balik air dia dengan air lebih banyak dan ditambah dengan hadiah roti dan kurma. Agak-agak apa jadi kisah wanita ni? Dia tak pernah jumpa Rasulullah, tapi ini yang Rasulullah buat pertama kali bertemu dengan dia. Apa first impression dia? Mula-mula sekali, dia naik unta dia dengan rasa gembira, bawa makanan pulang. Sampai di kemah dia jumpa dengan orang di kemah dia. Dia kata, "Saya telah berjumpa dengan seorang tukang sihir." Dia kata, atau dia tu benar Rasulullah seperti mana yang didakwa oleh mereka. Keluarga mereka semua kagum dengan cerita tu. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lama selepas itu semua keluarganya memeluk Islam. Bukan seorang, satu keluarga, semua. Dengan hasil Nabi buat baik kepada seorang, maka akhirnya satu keluarga masuk Islam disebabkan layanan.
Rasulullah kenal ke perempuan tadi? Hanya jumpa tengah jalan. Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah baiknya dengan akhlak-akhlak begini orang mendapat hidayah disebabkan kita. Dan jangan ingat hari ni aku buat baik, tak ada lagi lah ustaz, saya selama ni buat baik, tak ada lagi orang masuk Islam sebab kebaikan saya. Jangan kata begitu. Wanita ni tak masuk Islam on the spot dah. Dia balik dulu, dia cerita lama-lama sembang, akhirnya dia masuk Islam. Jadi itulah yang kita sebut tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemurahan Nabi apabila bertemu dengan orang yang dia tidak kenali. Baik, masa pun dah lewat. Kita berhenti dulu setakat tu. Ada soalan nak tanya? Bahaya syarat ni. Baik, kita dahulukan soalan pertama. Ada lagi soalan? Benarkah seseorang sukar didekati? Seseorang sukar didekati oleh sahabat atau adik-beradik sebab dosa orang tersebut yang dengan Allah, sedangkan orang itu sering mendoakan kebaikan kepada sahabat dan adik-beradik tanpa pengetahuan mereka. Kita sukar berbaik dengan orang, apakah itu disebabkan dosa kita ataupun sebab apa? Kadang-kadang manusia ni, kalau kita fikir positif, jangan kita letak satu sifir yang kita kata itulah formula yang mesti berlaku. Boleh jadi kebarangkalian yang ada, tapi bukan semuanya. Boleh jadi disebabkan kesalahan kita, dosa kita, Allah tak bagi kita baik dengan dia. Boleh jadi. Tapi boleh juga jadi ada kebaikan yang ada pada kita, Allah Ta'ala tak bagi kita baik dengan dia, takut kita menjadi orang yang lebih buruk daripada kita sekarang ni. Boleh jadi. Atau boleh jadi oleh kerana kita senantiasa mendoakan mereka tanpa pengetahuan mereka, Allah nak tengok doa kita sampai tara mana. Kebarangkalian dalam takdir Allah menentukan apa yang berlaku dalam kehidupan kita tu banyak. Tapi soal dosa memang kita kena minta ampun dan bersangka baiklah dengan Allah. Bersangka baiklah dengan Allah, bahawa Allah menginginkan seorang hambanya menghubungkan silaturrahim. Allah tidak akan menghalangnya, melainkan Allah memiliki sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ada kebaikan yang Allah nak daripada kita. Antara yang kita sebut tadi, boleh jadi belum sampai waktu, boleh jadi kalau kita baik dengan dia akan menyebabkan kita terjerumus jadi seperti mereka. Atau banyak lagi kebaikan-kebaikan lain yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi jawapan dia, i'malu, teruskan berusaha, teruskan berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang telah ditakdirkan yang terbaik untuk kita. Tapi kenapa kita nak berbaik? Sebab Allah suruh. Kenapa kita nak minta ampun daripada dosa? Sebab Allah suruh. Ikhtiar, teruskan. Usaha, teruskan. Soal bilakah kita nak baik? Boleh jadi selepas 10 tahun, boleh jadi selepas tak tahulah bila. Sampai nak mati baru nak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi setiap usaha yang kita lakukan hari ini pasti ada ganjarannya di sisi Allah, dan bersangka baiklah dengan Allah. Teruskan berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dan Allah membuka hati sahabat dan juga adik-beradik kita untuk mereka berbaik dengan kita. Sebab kalau nak kira, kita cerita benar, Rasulullah ni habis akhlak yang paling tinggi. Tapi ada orang yang memusuhi Rasulullah? Ada. Jangan kita letak formula dalam kehidupan ni, satu formula aku baik, semua orang mesti baik dengan aku. Tak. Allah akan uji kita pada jalan yang kadang-kadang kita tidak sangka. Yang penting kita kena baik dengan Allah. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan yang kedua, apa yang nak jawab soalan ni?
Dia pun tak letak nama, tak tahu bagi siapa dia. Apakah boleh meletakkan syarat kepada bakal suami tidak boleh berpoligami sebelum menikah? Ini letak syarat. Az-zawaj bi syarat. Nikah dengan syarat. Boleh ke tidak? Nikah dengan syarat. Macam kita kata tadi, syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, syarat, maka dibenarkan. Tapi kalau syarat itu bertentangan dengan hukum Allah, maka dia tidak dibenarkan. Justru syarat poligami ni harus ke tak harus? Sudahlah nak. Kahwin satu pun syarat, bukan tak syarat. Syarat. Kahwin dua pun syarat juga. Tapi tu nak pilih mana? Sebahagian ulama membenarkan. Sebahagian ulama membenarkan. Jadi kalau letak syarat boleh. Sebahagian ulama membenarkan. Tapi sebaiknya tak payah letak lah, kesian ke dia. Letak syarat lain tak apa. Syarat apa nak letak? Orang sekarang ni duk fikir hok ni je. Orang lelaki duk fikir nak tambah, orang perempuan duk fikir macam mana tak bagi tambah. Cuba fikir syarat lain, syarat lain. Saya baca dalam artikel Facebook baru ni. Seorang perempuan dia bagi syarat kepada bakal suami, bahkan dia jadikan ia mahar. Bila orang masuk pinang dia, dia kata kepada ayah dia, mas kahwinku adalah surah An-Nur. Jangan kahwinkan aku dengan dia, melainkan si suami datang baca depan ayah surah An-Nur daripada hafalannya 100% tanpa salah. Dia bagi syarat begitu. Dan itulah mas kahwin aku. Mak dia ajar, sebab mak dia dulu kahwin dengan ayah dia, mas kahwin Quran. Jangan Quran, mas kahwin saya satu mushaf Quran. Berapa ringgit? 30 ringgit boleh beli dah kat bawah kono. Nah, senang je. Mas kahwin saya surah Al-Baqarah. Tu dia 3 juzuk. Dia kata mas kahwin saya hafal. Syarat dia hafal 30 juzuk. Matilah orang tu tak kahwin sampai ketua. Surah An-Nur. Dia kata aku tengok, aku dengar bakal suami aku tu lepas aku bagi syarat tak berpisah dengan Quran. Duk mana-mana pun duk hafal duk begini. Dia pergi tak kerja tengok duk baca Quran sepanjang-panjang masa duk panjang. Sebab lagi tak hafal, lagi tentu dapat kahwin. Letaklah syarat begini. Dia kata sehinggalah sampai dia sudah hafal surah An-Nur. Surah An-Nur ni lebih kurang setengah juzuk. Setengah juzuk. 10 muka surat. Kita suruh hafal surah Sejadah pun rebah dah. Tak apalah 10 muka surat consider okey lah tu. Syarat mas kahwin mestilah kena faham. Orang takkanlah syarat saya suruh baca surah Al-Fatihah. Oh, dia apa lagilah sempoi dah kata dia. Tak. Dia kata sampailah saat dia sudah bersedia, dia mari jumpa ayah aku, dia kata, ayah dia pun kata begini, kamu baca sekali je salah, ulang daripada awal balik. Ayah dia kata sekali salah, ayah dia pun nak main juga dengan bakal menantu ni, sekali salah ulang balik. Cuba bayang kalau zampak kita ni kalau akad nikah tu dah, akad nikah tak tinggal domik aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya, tinggalnya tu ulang sekali lagi. Kalau kata ulang sekali lagi, ketar memang tak jumpa lepas tu ni nak baca setengah juzuk Quran tanpa salah, satu pun salah. Ayah dia kata salah satu, ulang balik. Anak dia baca dan alhamdulillah dia tak salah walaupun satu huruf. Dia menghabiskan surah An-Nur dan perempuan kata itulah mas kahwinku. Orang begini baru kita yakin lepas dia kahwin dapat jadi imam waktu solat. Ni abang ni 10 tahun kita kahwin kuliah keluar Allah. Bila masa nak hafal surah lain? Letak syarat siap-siap belum kahwin. Abang belum kahwin hafal surah As-Sajadah dengan Al-Insan. Boleh subuh. Kalau nak sembahyang rumah saya benar, tapi kena jadi imam surah Sajadah dengan Al-Insan subuh Jumaat. Mau dia ketar juga. Dah. Taubat lagi sembahyang bagi masjid jadi makmum, dari rumah jadi imam. Baik. Jadi saya katakan boleh syarat. Ulama membenarkan syarat kalau gitu. Tapi saya sarankan pilihlah syarat-syarat yang membahagiakan. Ya, syarat-syarat yang memberi kebahagiaan kepada kita, yang mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi bagi jawapan tadi boleh, tapi letak syarat lain saya lebih suka. Wallahu ta'ala a'lam.
Tak ada tak? Kalau tak ada, harap-harap ibu-ibu boleh aplikasikan syarat tadi ni. Letak mas kahwin letak murah ya, tapi syarat kena hafal. Kalau nak kalau kita kata mas kahwin sekarang ni 5,000, awak nak mas kahwin 1,000, maksudnya saya kena kurangkan 4,000. 4,000 satu juzuk 1,000, awak kena hafal 4 juzuk, saya kurang 4,000. Kalau awak boleh hafal 5 juzuk, free of charge. Kena begitu dia pemikir Allah, tak kahwin lah. Pandai-pandai lah cari hak mana. Yang penting kita nak menantu yang soleh. Letak syarat yang menjadikan dia orang yang soleh. Dan saya percaya kalau kita letak syarat belum kahwin, memang dia buat apa saja. Lautan api sanggup ku renangi, apatah lagi setakat setengah juzuk Quran sanggup ku hafal. Tapi kalau suruh hafal lepas kahwin, cucu pun tak ingat lagi. Dapat cucu pun tak ingat lagi. Jadi letak syarat sebelum kahwin. Boleh? Nampak ada fikir aku nak letak syarat tu. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.